Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Seri Nur Zaikulisa dalam Info Campus edisi pembukaan 2014. Sebelum kita ke berita seterusnya, saksikan dahulu antara paparan menarik malam ini. Pilihan raya kampus berjalan lancar. Pahang, negeri paling teruk dilanda banjir. Career Attack sedia 3,000 peluang pekerjaan. Proses pilihan raya kampus UiTM Shah Alam berjalan lancar untuk 12 fakulti yang bertanding bagi pemilihan jawatan kuasa perwakilan pelajar bagi sesi ini. Keputusan pemilihan itu diumumkan selewat-lewatnya jam 9 malam semalam, sebaik sahaja maklumat dan perkiraan diserahkan oleh jawatan kuasa pilihan raya kampus kepada Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Profesor Datuk Dr. Muhammad Said. Pilihan raya kampus di Universiti Teknologi Mara UiTM mengalami suasana berbeza berbanding di universiti lain apabila hanya calon pro aspirasi sahaja yang bakal bertanding pada pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar MPP bagi sesi ini. Kempen setiap calon yang bertanding akan lebih banyak tertumpu kepada kebajikan pelajar serta bagaimana calon mengambil inisiatif untuk menyelesaikan setiap masalah pelajar ketika berada di kampus. Pelajar jurusan Fakulti Kejuruteraan Elektrik UiTM Shah Alam, Azaful Azman dilantik sebagai Yang di-Pertua YDP Majlis Perwakilan Pelajar MPP yang baru. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UiTM, Profesor Datuk Dr. Abdullah Muhammad Said, jawatan Naib YDP pula disandang oleh pelajar jurusan Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Azmi Firdaus Nizman. Mengenai statistik rasmi pemilihan jawatan kuasa perwakilan pelajar JPP, pilihan raya kampus kali ini menunjukkan jumlah rekod pelajar yang keluar mengundi amat menggalakkan, iaitu seramai 24,316 pelajar. Pantai Timur Malaysia merekodkan bencana banjir yang paling teruk setakat ini apabila kebanyakan kawasan terputus bekalan air dan elektrik selain jalan raya di sekitar bandar dinaiki air sehingga melebihi 1 meter akibat hujan yang tidak berhenti hingga hari ini. Antara kawasan yang terjejas teruk seperti Kuantan, Rompin, Pekan, Maran dan Jerantut. Menurut jurucakap Bilik Gerakan Banjir Ibu Pejabat Polis Kontingen Pahang, sehingga petang ini 4 buah pusat pemindahan di Pekan dan sebuah di Maran telah ditutup. Mangsa di Pekan kini berjumlah 767 orang daripada 205 keluarga di 7 pusat pemindahan berbanding 995 orang daripada 243 keluarga di 11 pusat pemindahan pada pagi tadi. Di Kuantan masih kekal dengan hanya tinggal 27 orang daripada 6 keluarga yang ditempatkan di 2 pusat pemindahan, manakala Maran berkurangan kepada 33 orang daripada 9 keluarga di 2 pusat pemindahan berbanding 51 orang daripada 13 keluarga pagi tadi. Career Attack atau Sector Focus Career Fair SFCF akan bermula pada 12 dan 13 November 2013 bertempat di Dewan Seri Budiman UiTM Shah Alam. Ianya bertujuan untuk memberi peluang kepada para pelajar dan graduan UiTM dan juga majikan untuk mengendalikan proses temuduga dengan lebih mudah. Program seperti ini dapat dilihat sebagai satu platform kepada pengenalan dunia pekerjaan yang bakal dihadapi oleh para pelajar. Talent Corporation Malaysia Berhad Talent Corp bersama-sama dengan Pusat Kerjaya dan Kaunseling Universiti Teknologi Mara UiTM menjadi tuan rumah ke-6 Sektor Fokus Kerjaya Adil SFCF. Graduan dan orang ramai yang berminat untuk meneruskan kerjaya dalam kewangan, perakaunan, khidmat pelanggan dan sektor sumber manusia boleh melawat acara 2 hari itu di Dewan Seri Budiman UiTM Shah Alam. Kemasukan adalah percuma. SFCF akan dirasmikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Abdul Wahid Umar. Terdapat lebih daripada 30 syarikat mempamerkan peluang yang ada dalam perkhidmatan kongsi dan sumber luar SSO. Mereka termasuklah AIG Malaysia Insurance Berhad, DHL, Frost & Sullivan, Sam Darby dan PwC.
Terdapat juga ceramah kerjaya bagi generasi muda untuk melibatkan diri dengan pemimpin-pemimpin industri terkemuka. Penceramah termasuklah pengarah eksekutif PwC, Tan Eng Hong, IBM Ketua Perakaunan dan personaliti radio Hot FM, Farah Fauzana. Ini adalah salah satu inisiatif Talent Corp untuk meningkatkan kesedaran kerjaya dan membangunkan pemahaman yang lebih baik daripada sektor ekonomi utama Malaysia selaras dengan objektif untuk mengoptimumkan bakat Malaysia. Istiadat Convocation UiTM Shah Alam telah diadakan bermula Sabtu yang lalu. Ia telah melibatkan seramai 29,297 graduan yang menerima diploma dan ijazah masing-masing pada kali ini. Ianya bertempat di Dewan Agung Tunku Chancellor di ATC. Majlis telah bermula seawal 8 pagi sehingga 5 petang dan akan berlangsung dalam 17 sidang. Pada hari ini sudah berlangsungnya satu istiadat convocation kali ke-79 di Dewan Agung Tunku Chancellor UiTM Shah Alam. Seramai 24 graduan Dr. Falsafah dan 196 graduan sarjana telah berjaya menerima ijazah masing-masing yang telah disampaikan oleh Yang di-Pertuan Agong Tunku Abdul Halim Muazzam Shah selaku Chancellor UiTM. Istiadat pada kali ini telah menganugerahkan 12 kategori anugerah graduan terbaik tahun 2013. Antaranya adalah Anugerah Kedoktoran Cemerlang Tunku Chancellor, Anugerah Sarjana Cemerlang Tunku Chancellor, Anugerah Sri Paduka Baginda Tunku Chancellor dan Anugerah Pingat Emas Naik Chancellor. Hasil kerjasama antara pelajar jurusan Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi Mara UiTM bersama-sama NGO luar telah berjaya menyempurnakan aktiviti amal untuk menceriakan anak-anak yatim dari Pusat Jagaan Nur Hikmah yang telah diadakan pada 8 Disember. Satu aktiviti amal diadakan khas untuk menggembirakan anak-anak yatim Nur Hikmah anjuran Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam yang telah berlangsung pada 8 Disember 2013. Ia bertempat di Rumah Nur Hikmah Kajang. Aktiviti ini bertujuan untuk meraihkan mereka yang memerlukan kasih sayang dan perhatian orang ramai. Ini sangat penting untuk membuatkan mereka sedar bahawa mereka bukanlah bersendirian di dunia ini. Aktiviti amal ini juga adalah sebahagian daripada subjek pembelajaran pelajar UiTM dan daripada banyak cetusan idea yang dikemukakan, akhirnya aktiviti ini dipilih. Aktiviti amal ini dikelolakan oleh penasihat program yang juga merupakan pensyarah di UiTM iaitu Puan Tengku Elina dan turut disertai oleh pelajar jurusan Pengurusan Komunikasi dan Polisi. Selain itu, pihak penganjur turut memberikan sumbangan yang ditaja khas oleh CIMB Malaysia, Chicken Rice Shop Malaysia, One Drop Perfume dan pelbagai lagi NGO luar yang berupa barangan seperti hamper dan juga dari sudut kewangan. Para pelajar UiTM turut meluangkan masa bersama mereka dengan membuat aktiviti sukaneka di padang berdekatan Rumah Nur Hikmah. Kempen kesedaran sivik telah diadakan di Bukit Bintang, Kuala Lumpur sepanjang hari ini oleh sekumpulan pelajar dari Public Advocacy dari Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Shah Alam. Tujuan program ini diadakan adalah untuk mengajar dan mengajak warga kota di Kuala Lumpur mengenai kepentingan untuk menjaga alam sekitar, kemudahan pengangkutan awam dan saling bertoleransi antara satu sama lain. Selain cuba menghasilkan Kuala Lumpur sebagai kota pertama yang meningkatkan kesedaran sivik di kalangan komuniti ini. Terdapat 5 kumpulan yang berbeza di mana setiap kumpulan telah membawa kelainan mengikut tema masing-masing. Antaranya dengan memberi coklat atau balance secara percuma kepada orang awam, mengadakan kempen kesedaran tentang amalan tolong-menolong terhadap orang tua dan wanita mengandung di LRT dan di kawasan kemudahan awam yang lain, serta memberi penekanan terhadap keselamatan di jalan raya. Mereka juga turut mengadakan kutipan derma untuk mangsa-mangsa taufan harian. Dengan mengadakan program sebegini, para pelajar dapat menimba pelbagai ilmu yang bermanfaat selain dapat bekerjasama dengan wakil dari badan-badan persatuan, seterusnya mampu mendidik warga Malaysia tentang kepentingan kesedaran sivik. Industri muzik tanah air bukan sahaja tertumpu kepada bidang nyanyian semata-mata.
Terbaru, Fakulti Muzik dan Perniagaan UiTM Shah Alam bersama-sama Media Prima Berhad mengadakan Hari Industri Fakulti Muzik Haifa 2013 bertempat di pentas utama Kompleks PKNS Shah Alam pada 16 November 2013. Ianya bermula dari 10 pagi hingga 10 malam. Industri muzik kini membuka lebih banyak peluang pekerjaan selaras dengan ekonomi semasa negara. Media Prima Berhad membuka kepada idea-idea daripada belia bagaimana untuk menggalakkan kestabilan artis tempatan. Ketua Pegawai Eksekutif untuk Rangkaian Televisyen, Ahmad Izam Omar semasa majlis perasmian Hari Industri Fakulti Muzik UiTM Haifa 2013 di PKNS malam. Media itu bersedia untuk mencuba strategi daripada para belia termasuklah dari ijazah sarjana muda muzik perniagaan. Beliau percaya belia muda pasti mempunyai idea-idea baru dan kreatif. Pihak mereka sentiasa melakukan yang terbaik dalam usaha memajukan industri muzik tempatan. Beliau menjelaskan bahawa industri muzik menawarkan banyak peluang kerjaya seperti pengurusan artis, pemasaran, penerbit muzik, komposer dan pengatur acara. Sementara itu, Dekan Fakulti Muzik UiTM, Profesor Dr. Ramona Muhammad Tahir dalam ucapannya bahawa objektif Haifa 2013 bertujuan untuk mengeratkan perhubungan di antara Fakulti Muzik UiTM dengan industri muzik. Ia sekaligus memberi maklumat mengenai peluang pekerjaan yang bakal diterokai. Antara aktiviti yang boleh didapati di sana ialah jualan pakaian, aksesori, alat muzik klasik, lukisan, demonstrasi cara pemakaian tudung dari Natasha Hudson dan persembahan dari pelajar Fakulti Muzik itu sendiri. Segmen laporan khas kali ini akan membincangkan tentang festival muzik Rock the World. Rock the World merupakan acara muzik tahunan dan tahun ini telah memasuki penganjurannya untuk kali ke-13. Festival ini juga telah berlangsung di Stadium Bukit Jalil pada 14 Disember lalu dengan membariskan lebih 50 buah band tempatan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Festival rock terbesar di Malaysia, Rock the World, kini kembali untuk penganjuran kali yang ke-13. Penganjuran yang bermula sejak tahun 2000 kini menggabungkan lebih 50 buah band-band tempatan baru dan lama yang sukar untuk kita dapatkan di media mainstream. Mari kita sama-sama saksikan mereka dan ketahui bagaimana mereka survive dengan muzik mereka. People in Malaysia semua, diorang still trying to accept yang music genre yang baru dikenalkan di Malaysia ni. Cari makan setakat ni memang tak boleh. Tapi because most of the underground bands kat Malaysia semua buat because of passion. Kalau everyone is acceptable to the underground scene, aku rasa dalam masa 2-3 tahun dah okey dah semua. Memang kalau platform tu ada, memang boleh lah. Bukan kata band underground ni kurang baik daripada other bands yang mainstream. Tapi rasa kalau platform bagi peluang dia orang untuk naik tahap lagi, rasa boleh lah, memang boleh. Saya nak rasa syok ah, boleh lah, dia tak ganas sangat kan. Minat lah, tengok minat. Rata-rata dunia penuh murah masalah kerana mereka bertuhankan kuasa. Nyata bila awal sedar dunia bukan milik kita, yang benci isinya manusia tak berbeza. Kita akan release music video clip Seri Putih yang baru. Dan kita akan tour 27 Disember sampai Februari. Pendengar-pendengar radio sekarang dia suka lagu yang leleh. Artis Malaysia dan juga band-band underground yang lokal, kita lebih kreatif sebenarnya dalam songwriting. So sebenarnya kat radio tu ialah radio ikut hak pendengar-pendengar punya request. Semakin banyak orang yang request, dia akan main. Kita struggle tapi kita tak boleh nak komplain sebab kita yang pilih nak ikut jalan ni kan. So kita Jangan mati mencuba, jangan mati kecewa. Scene underground sekarang ni is dia dah naik. Tak semua band underground music is jahat. Semua
macam band saya Treasure and Prayer, dia memang bagi feedback positif, macam lirik semua is all about positive thinking, macam percaya kat dreams, you know, because dreams do come true. It's really hard lah untuk dapatkan income yang banyak, tapi kita ada MACP, so benda tu boleh macam dapatkan royalty balik. I just hope that one day Malaysian music industry, tak kisah mainstream or underground music, we are always in the same level. Hopefully rakyat Malaysia boleh dengar lagu-lagu buatan Malaysia. Aktiviti seumpama ini mampu menyumbang kepada peningkatan industri pelancongan bukan sahaja pelancong dalam negara, bahkan pelancong luar jika ianya didokong dan dipromosikan dengan lebih meluas oleh pihak-pihak terbabit selain dapat meningkatkan kualiti industri muzik di negara kita. Azhari Omar, Info Campus, TV UiTM. Sebuah festival yang berunsur keislaman atau dikenali sebagai Arts Live Islamic Festival ALIF yang berlangsung pada 29 dan 30 November 2013 telah dianjurkan di Dewan Agung Tuanku Chancellor DATC Universiti Teknologi Mara yang turut disertai oleh artis-artis terkenal tanah air seperti Ana Rafali, pelakon Diana Amir dan sebagainya. Festival ini telah dirasmikan oleh pengerusi sukses. Art Live Islamic Festival atau dikenali sebagai ALIF telah dianjurkan selama 2 hari iaitu pada 29 dan 30 November 2013. Festival Anjuran Damai Zon Tengah dan Institut Pemimpin Muda IPM UiTM ini menyediakan pelbagai aktiviti dan pertandingan yang turut menyediakan hadiah yang lumayan beserta trofi dan sijil. Lebih menarik, pertandingan ini dibuka secara percuma kepada pelajar IPTA dan IPTS. Okay, bersama saya Encik Nasro, pengarah ALIF. Encik, boleh saya tahu tak tentang pertandingan dan aktiviti yang dilakukan dalam majlis ALIF ini? Okey, untuk makluman semua, kita di sini telah berlangsung 4 jenis pertandingan. Yang pertamanya kita ada short film yang bertemakan Islam in our life. Yang keduanya kita ada fotografi yang bertemakan Subhanallah. Yang ketiganya kita ada Muslim Fashion yang mana baru berlangsung sebentar tadi. Dan juga yang paling penting dan paling utama dalam program ALIF ni kita ada New Wave of Dakwah. Yang mana New Wave of Dakwah ini adalah satu kita medium dakwah yang disampaikan oleh mahasiswa daripada cara yang berbeza selain daripada kita tahu sebenarnya syarahan, ceramah dan sebagainya. So 4 pertandingan itu telah dijalankan dan telah pun berlangsung. InsyaAllah pada malam ni akan diadakan penyampaian hadiah. Untuk laporan sukan bersama Nazmi Nizamuddin selepas ini. Welcome to a wonder that is Malaysia. Rich in beauty, culture and diversity. Only in Malaysia can you climb up one of the world's top 20 mountains and go deep into the sea in a matter of days. Malaysia is an exotic land of diversity and culture. It is here that Asia truly comes alive. We have in place a strategic thrust to grow local and international tourism franchises that open up prospects for tourists and tourism partners alike. Above all, we are building a tourism infrastructure that celebrates the Malaysian warmth and hospitality, treating every visitor as guest in our own home with open arms and the best of care. Come and visit Malaysia, a land of sensory amazement and joy, a land that offers vibrant experiences and endless possibilities. Bersama saya Nazmi Nizamuddin. UiTM Shah Alam sekali lagi membuktikan keunggulannya apabila muncul juara keseluruhan Karisma 2013 yang berlangsung di UiTM Terengganu dengan meraih 33 pingat emas. Karisma 2013 yang telah berlangsung selama 7 hari bermula 25 Oktober lalu dengan UiTM Kampus Dumon Terengganu selaku tuan rumah. Lebih 20 acara dipertandingkan pada kejohanan kali ini yang disertai 15 kontingen dari UiTM seluruh negara membabitkan kira-kira 5,000 atlet. Antara acara yang dipertandingkan seperti bola baling, bola sepak pantai lelaki,
bola sepak pantai wanita, rugby dan juga bola tampar. Majlis Penutup Karisma 2013 telah dirasmikan oleh Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin di Dewan Aspirasi UiTM Kampus Dumon dan seterusnya menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Pada majlis itu juga, UiTM Melaka turut diumumkan sebagai tuan rumah Karisma 2014. Ya, jadi bersama saya pada ketika ini adalah penyumbang pingat emas dari UiTM Shah Alam, iaitu Iki Ismail dalam acara taekwondo. Silakan. Persediaan saya dari segi, saya kena buat dua jenis persediaan, satu dari segi mental dan satu lagi dari segi fizikal. Dari segi mental, saya menjalani aktiviti-aktiviti rohaniah dan juga sebagai untuk menguatkan dalaman saya. Dan juga untuk fizikal, saya kena menjalani latihan intensif selama minimum 1 bulan, iaitu 3 sesi sehari. Perasaan saya apabila saya mendapat pingat emas tu, alhamdulillah saya berpuas hatilah. Segala usaha saya yang persediaan saya yang telah saya jalankan semuanya berbaloi. Dan juga bagi saya Karisma ni pula, Karisma ni satu festival yang bagus untuk mengeratkan semua UiTM athletes, tak kira yang baru dan juga yang lama. Oh, okey. Jadi sekian saja untuk saya, Marwan Zaharuddin untuk TV UiTM. Semangat kesukanan bukan sahaja dipupuk melalui peringkat sekolah, malah di peringkat yang lebih tinggi. Sukan antara fakulti atau lebih dikenali sebagai SAF pada peringkat universiti telah banyak membuka ruang kepada pelajar untuk menonjolkan bakat, di samping dapat menyokong aspirasi negara. Kejohanan sukan antara fakulti Universiti Teknologi Mara berlangsung pada 1 hingga 24 November 2013 yang dianjurkan oleh Pusat Sukan Hal Ehwal Pelajar dengan kerjasama fakulti-fakulti yang terlibat. Sebanyak 28 acara yang dipertandingkan termasuk acara trek dan juga padang. Antara venue pertandingan yang dijalankan ialah Pusat Sukan UiTM, Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil untuk acara hoki lelaki dan juga wanita, Tasik Shah Alam untuk acara kayak dan Bukit Cahaya Seri Alam untuk acara berbasikal. Sukan antara fakulti ini atau dikenali sebagai SAF dijalankan sekali setiap tahun dan melibatkan sebanyak 21 buah fakulti yang terdapat di dalam kampus UiTM Shah Alam. Antara objektif kejohanan ini ialah untuk menggalakkan pelajar fakulti untuk mengambil bahagian dalam kegiatan sukan dan mewujudkan persaingan sihat di kalangan pelajar-pelajar di UiTM. Kejohanan kali ini dimenangi oleh Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi dengan jumlah pingat sebanyak 42 buah. Fakulti Seni Reka, Perancangan dan Ukur di tempat kedua dengan jumlah pingat sebanyak 23 buah. Dan tempat ketiga disandang oleh Fakulti Sains Komputer dan Matematik dengan jumlah pingat sebanyak 18 buah. Third Jati Decent Challenge, anjuran Kolej Kediaman Jati UiTM Shah Alam menjadikan Sungai Kampar Gopeng Perak sebagai lokasi pilihan. Program ini yang juga merupakan program di bawah Majlis Pengetua-Pengetua Kolej Kediaman UiTM Shah Alam yang berlangsung selama 2 hari. Dua pasukan Kolej Kediaman UiTM Shah Alam bersaing dalam ujian masa dalam edisi ketiga kejohanan di Sungai Kampar Gopeng Perak semalam. Kategori lelaki menyaksikan Kolej Non-Resident mencatatkan masa terpantas 34 minit 46 saat untuk merangkul hadiah wang tunai RM1,000. Manakala naib juara Kolej JTC dan Kolej Perindu A ketiga. Bagi kategori wanita menyaksikan Kolej Anggerik muncul juara dengan masa 35 minit 56 saat. Kolej Mati A di tempat kedua manakala Kolej Tili Mercy ketiga. Sukan rakit arus deras memangnya sukan berisiko tinggi yang boleh membawa padah jika tidak diuruskan secara lebih profesional, terutama apabila berdepan dengan cabaran arus deras dan jeram berbatu batan yang menanti peserta, apatah lagi kebanyakannya bukan atlet profesional. Program sebegini mampu mempromosikan Gopeng Perak sebagai salah satu tempat pelancongan yang boleh dilewati dengan adanya menyediakan sukan rakit arus deras. Majulah sukan untuk negara. Muhammad Arif untuk TV UiTM. Satu majlis pengadugerahan bengkong kepada para pesilat Kelab Seni Gayung Malaysia telah diadakan di Gelanggang Silat UiTM Shah Alam yang turut dihadiri oleh ahli jawatan kuasa tertinggi Pertubuhan Seni Silat Gayung Malaysia. Selain mempelajari ilmu seni bela diri, secara tidak langsung, aktiviti sebegini mampu memelihara kesenian dan warisan bangsa Melayu. Seramai 26 orang pelajar telah berjaya menerima bengkong masing-masing setelah lulus dalam ujian mental dan fizikal yang telah diadakan pada semester yang lalu
melalui pertandingan silat UiTM. Majlis telah disempurnakan oleh Tuan Hamzah Tajuddin selaku Ketua Lembaga Waris Beradat Negeri Selangor. Majlis telah dimulakan dengan upacara buka gelanggang, seterusnya demonstrasi oleh penerima bengkong dan diakhiri dengan penyampaian bengkong kepada peserta. Seramai 4 orang peserta menerima bengkong awam putih, 8 orang menerima bengkong pelangi hijau, 7 orang menerima pelangi merah, manakala selebihnya menerima bengkong pelangi kuning, cula 1 dan cula 2. Aktiviti senaman kini telah mendapat sentuhan muzik dan lebih menghiburkan. Terbaru, pelajar UiTM Shah Alam muncul dengan satu program kesihatan iaitu Wellness X12 yang menggabungkan senaman, sukan dan muzik menjadi satu tarian. Ianya sekaligus menjadikan sukan senaman lebih menarik dan menyeronokkan. Wellness X12 merupakan program kesihatan yang dianjurkan oleh pelajar semester 3 Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi yang berlangsung pada 28 November yang bertempat di Pusat Sukan UiTM Shah Alam. Program ini bermula pada jam 7.45 malam dan berakhir pada jam 11 malam. Program ini juga melibatkan pelbagai jenis tarian aerobik yang disertai muzik seperti zumba, qigong, hip hop, silat, pilates dan kickboxing. Tarian aerobik dipersembahkan oleh pakar-pakar tarian dalam setiap jenis tarian yang dipersembahkan. Tujuan program ini dijalankan ialah untuk meningkatkan kesihatan para pelajar dengan menggunakan pendekatan yang ceria dan memberi pendedahan tentang amalan hidup sihat yang lebih menyeronokkan. Program ini terbuka pada semua pelajar UiTM dan mendapat sambutan yang menggalakkan. Tarian yang berbeza-beza akan dipersembahkan dalam satu tempoh mengikut rentak muzik tertentu. Kemeriahan dapat dirasai apabila semua peserta menari seiring mengikut rentak muzik. Keseronokan dan kepuasan dapat dilihat dari wajah-wajah peserta walaupun lebih sejam menari. Sebagai penutup, peserta dihidangkan dengan persembahan tarian bertopeng dari pelajar sains sukan dan rekreasi. Diharap program kesihatan seperti ini dapat diteruskan di masa-masa akan datang dengan penglibatan pelajar yang lebih ramai. Bersama-sama kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Paparan wellness di UiTM tadi mengakhiri Info Campus hari ini. Sebagai penutup, kami tinggalkan anda dengan persembahan citra warna di Dataran Merdeka. Sebagai mewakili seluruh kru penerbitan, saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru 2014. Semoga tahun yang menjelang bakal memberi lebih makna dalam hidup. Sekian dari saya, Nazmi Nizamuddin. Assalamualaikum dan selamat malam. Happy New Year! Season's greeting.